إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام لهم المفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإيمان المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ويسر ولا تعسر يا كريم ويسر ولا تعسر يا كريم ويسر ولا تعسر يا كريم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd, hormati pengurusi dan tuan imam, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita sama-sama rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hari ini dapat lagi sama-sama kita melangkah kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita membaca doa, iaitu doa akhir tahun. Masuk maghrib tadi, lepas daripada solat maghrib kita baca doa awal tahun. Alhamdulillah tuan-tuan masih lagi diberi pinjam nyawa nafas, nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi sama-sama kita hari ini untuk meneruskan kuliah pengajian kita, dan kita pun telah melangkah ke satu tahun yang baru, iaitu tahun 1444 Hijrah bersamaan dengan tahun 2022 ni lah. Tahun depan 2023. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana hari berganti hari, kemudian bulan, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, abad kemudian jadi windu, kemudian last sekali berzaman kita meninggalkan hari tuan-tuan. Sehari kita menjejakkan kaki ke hari yang lain, maka semakin berkuranglah umur kita, makin bertambah, meningkatlah umur kita, bukan kurang, bertambahlah umur kita, dan semakin hampirlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, mana yang tak sampai dosa kita bertaubat tadi tu, tak apa, Allah Taala masih bagi lagi pinjam. Nyawa Allah Taala masih bagi lagi pinjam. Sihat masih lagi bagi pinjam. Bolehlah kita sama-sama memperbaiki amal kita. Kalau hidup hari ni ataupun hidup besok pagi tuan-tuan, tambahkan kebaikan. Apa kira kebaikan pun tak tahu. Yang penting tambahkan kebaikan. Jangan kita tambahkan keburukan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita berdoa kepada Allah semoga hidayah itu sentiasa dipimpin oleh Allah taala. Maka sebab kita berdoa Rabbana la tuzigh qulubana. Bila mana Allah taala dah bagi hidayah kat kita, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau putar, balikkan balik hati kami ni ba'da idh hadaitana, selepas kau bagi hidayah dekat kami. Dah seminggu pergi masjid, harap-harap tak berputar balik tukar pula maghrib pergi kedai kopi pula. Jangan bertukar lagi dah. Kalau dah ke masjid tu, ke masjid dah. Elok baca Quran, tukar pula jadi baca majalah, tukar. Tak pun baca sukabar, boleh baca sukabar tuan-tuan. Tak ada masalah, tapi jangan baca sukabar daripada pagi sampai ke malam. Baca Quran. Walaupun satu ayat tak apa. Baca Quran, tukar. Jangan, mudah-mudahan Allah Taala pimpin terus ke jalan hidayah. Itu sebab bahasa Arab hati ni qallaba. Dia bukan benda yang statik. Kalau kita beriman ya tak, dia qalla
Qallaba ni sifat dia bolak-balik. Bila kejap kan dia bolak-balik jadi baik. Kejap kan dia balik-balik jadi asal, jadi jahat. Kemudian dia stay. Lepas tu baik kejap. Itu semua kita kena mohon kepada Allah semoga hati itu tadi sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah tuan-tuan, kita sambung kita punya kitab iaitu kitab Ziarah ke Alam Barzakh yang masih lagi dalam muka surat yang ke-33 iaitu baris Abu Hurairah. Tu ialah saya tanda dekat situlah, lepas daripada syair yang diungkapkan daripada siapa? Daripada syair daripada bahasa Arab yang diungkapkan untuk pesanan kepada kita, nak dikatakan, dikhabarkan kepada kita bahawa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan hanyalah permainan semata-mata. Maka syair yang berbunyi itu, saya ulang kembali, bahagianmu yang dikumpulkan di setiap masa. Setiap masa ada bahagian-bahagian yang dikumpulkan daripada kita. Harta kita kumpul, bahagian siap, rumah kita buat siap dah semua. Tetapi tuan-tuan, yang akhir daripada kita kumpulkan itu kain kapan. Dua kain kapan yang ada, yang hanya balut dekat badan kita, sebagai menutup lah. Kemudian engkau akan dibungkus di dalamnya. Bahagian dah kumpul lah macam-macam. Last sekali dibalut pula dengan kain kapan. Apa benda pun tak dapat tuan-tuan. Rata kita berjuta-juta ringgit. Ikut itba'ul mayyit salasun. Al-mal ikut, harta, kereta besar-besar ikut sampai ke mana? Sampai parking tempat kubur. Waya buku, waya buka. Yang stay, amal yang ikut kita. Harta tu sampai ke tempat parkingnya. Kereta-kereta canggih yang kita ada sampai ke tempat parking. Anak pinak yang kita banggakan dulu sampai dekat atas daripada kubur tu, tak masuk liang lahat sekali. Lepas daripada selesai baca talqin, balik. Kemudian harta yang kita kumpul daripada bahagian-bahagian setiap masa kita kumpul ni dibagi-bagikan jadi harta faraid, pusaka. Itu sebab sebahagian manusia ni dia bangga dia kaya. Nak duit cek sini lah, kan? Ayah kaya. Maka harta itu dibagi kepada anak-anaknya. Anaknya bangga, oh jalan togak banyak duit. Kan duit dia, duit ayah. Ayah punya duit, disebabkan kekayaannya. Maka apa tujuan kita tuan-tuan? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ketua keluarga, apa yang kita nak tinggalkan sebenarnya untuk anak-anak kita? Boleh tak diingat kita bila bangun 2 rakaat tuan-tuan sebelum subuh, dia doa Rabbana la tuzi Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya. Itu ya doa, tak banyak pun. Bangun 2 rakaat, diingat kita masa tahajud, dia doa tu. Sujudlah kubur kita tuan-tuan. Jadi apa yang kita nak? Last sekali hanyalah pakaian yang mahal, kot yang kita pakai tu buat pergi kerja, last sekali tak pakai kain kapan warna putih tuan-tuan. Ini syair yang diungkapkan dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan syair ni tadi kita akan merasakan diri kita ni tak ada apa-apa nilai sekalipun tuan-tuan. Kemudian Abu Hurairah mengatakan bahawa ada seorang yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, apa yang menyebabkan aku membenci kematian? Apakah kamu mempunyai harta? Tanya beliau. Orang itu menjawab, ya, hartanya banyak, tak kuih nak makan lagi tuan-tuan. Terlampau banyak harta, kemudian dia ni tadi kata dia tak nak mati, benci mati ni, harta ni tak habis nak pakai lagi. Itu orang yang kaya tapi lupa diri. Seperti mana Qarun, banyak harta. Wa Fir'aun wa Qarun wa Haman. 3 ni tadi, Fir'aun mengaku Tuhan. Dia wa qala ana rabbukum la'ala, aku Tuhan paling tinggi, kata Fir'aun. Habis lenyap ditelan laut. Kemudian Haman, penasihat Fir'aun, pun nama besar juga, habis ditelan oleh laut. Qarun diterbalikkan oleh Allah Ta'ala, tenggelam dia punya harta-harta yang besar tu tuan-tuan. Mana kita nak bawa harta ni? Tak ada bawa ke mana. Cuma yang ada itu hanyalah sedekah yang kita infakkan. Orang yang bijak ni tuan-tuan, dia merancang duit dia apabila dia nak mati besok dan siap bagi-bagikan. Dia dah infak separuh. Wasiat tak boleh banyak. Wasiat 1/3 Lebih daripada tu kena setuju ahli waris pula. Tu satu hal. Wasiat tak boleh lebih. Atau 300,000, 1/3 daripada 300,000 tu boleh wasiat. Yang lain boleh hibahkan kepada rumah anak yatim dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, inilah kehidupan kita yang nyata. Dunia hanya tempat permainan kita, sedap cari duit, sedap cari kekayaan. Akhir sekali sampai kita bonci untuk mati.
Tiba-tiba fa akhadna baghtah, Allah Taala tarik dah. Tak ada apa yang tinggal kat diri kita. Semua anak-anak kita dapat, ya, keluarga kerabat kita dapat, tuan-tuan, ya. Nafkahkanlah hartamu itu, kerana hati seorang mukmin itu selalu terikat oleh hartanya. Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa harta itu mengikat hati manusia. Kadang-kadang boleh menjadi keras sebab banyak duit. Itu sebab bila mana surah Al-Fajr Allah Taala bagi tahu, ya, dalam ayat yang bawah itu, ayat baris ke tengah-tengah, dia bagi tahu bahawa ketika mana orang itu mendapat kekayaan, mendapat rezeki, dia kata Allah sayang dia. Macam ayat itu, tuan. Wal fajr wa layalin ash wasyaf'i wal wat wal laili idza yas hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam rabbuka bi'ad irabazatil iman الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Kata manusia ni, tuan-tuan, ketika mana dia diuji, mabtalah tu diuji lah, nabtali, macam surah Insan ni kita baca, nabtali, diujinya manusia ni dengan kemuliaan, kaya, yang pangkat ada. Dia kata Rabbi akraman, Tuhan sayang aku. Itu sebab hati dia terikat, Tuhan sayang aku, tak kisah aku nak buat apa. Kemudian fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fa yaqul Rabbi akraman wa amma idza mabtalahu, ya, kemudian diuji pula dengan apa? Kemiskinan ataupun dengan kegelisahan, Rabbi ahanan, dia kata aku ni Tuhan benci aku. Itu dia salahkan Tuhan pula. Bila mana dia kaya, dia diuji dengan kekayaan, kemuliaan, dia kata Tuhan muliakan dia. Tapi bila mana dia diuji dengan kesakitan, kemiskinan, dia kata Tuhan benci dia. Sebenarnya apa yang kita nak daripada Allah Ta'ala ni, tuan-tuan? Ya, apa yang kita nak? Rezeki ada, duit ada, harta banyak, tapi tak sampai ke masjid. RM1 tak masuk tabung. Ini, tuan-tuan, bila mana Nabi kata dah terikat dengan hatinya oleh harta sendiri, dia jadi bakhil, kodakut. Kalau kita lagi banyak duit, lagi tak kodakut sebenarnya. Ini lagi banyak duit, lagi kodakut. Tak ada masin. Kodakut, tuan-tuan. Jangan kodakut. Ya, bakhil ni akan merugikan kita. Jika harta itu diinfakkan, kata Nabi, ya, wa anfiqu fi sabilillah, ya, apabila dia berinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bererti apa, tuan-tuan? Dia lebih suka untuk mendapatkan kematian itu. Dia bijak merancang kematian dia. Dia infak. Pahala kita infak ni bukan terhenti takat tu, ya. Masuk kubur, infak tu mengalir 24 jam, hari-hari sampai kiamat. Itulah yang mengalir untuk kita, walaupun RM1 masuk dalam tabung. Mana tabung tadi? Masuk sekarang duit. Itulah duit yang kita masukkan dalam tabung, walaupun sesen. Ya, imam keluar, berdahari keluarkan, pergi beli, ya, sifat yang ada lekat pada masjid. Contoh, ada pusing, tuan-tuan, dalam langsir tu. Ya, langsir tu dipakai tutup tingkap masjid. Pahalanya mengalir sampai bila? Sampai kiamat besok. Tuan-tuan, ya, kelebihan infak, ya, harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia suka untuk mati, kata Nabi. Jika harta itu ditangguhkan infaknya, tangguh tak apa. Nanti dah banyak lagi duit, nanti ada lebih sikit, ya, lebih kurang dia nak cantik kan, ada RM1 lah duit kan. Ya, lebih sikit RM2, RM1, RM2 tu dia infak, tuan-tuan. Yang juta tu dia tak usik dah. Ya, sayang nak pakai. Ya, bogek pun nak pakai RM1 tu, RM2 tu dia pakai, tuan-tuan. Tak apa, RM2 pun RM2 lah. Yang penting dia infak. Zakat jangan lupa, tuan-tuan, ya. Zakat harta jangan lupa. Lepas daripada tu dia kata berarti dia lebih suka untuk apa, tuan-tuan? Untuk menangguhkan kematian. Kalaulah dia tangguh, dia saja melambekkan ataupun menangguhkan kematian dia. Maknanya dia rasa mati lambek lagi. Sedangkan mati itu bila-bila boleh terjadi. Kita tak tahu kita mati bila. Ya, itu sebab kita kena bersedia dengan harta yang kita ada ni, tuan-tuan. Ya, tinggalkan sikit untuk infak kepada mahat tahfiz dan sebagainya, ataupun benda-benda yang boleh menyebabkan pahala mengalir. Itu, ya, tujuan kita infak, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Kemudian Sa'id ibn Mansur menuturkan bahawa Abu Ad-Darda berkata nasihat yang baik, kelengahan yang cepat, cukuplah kematian itu sebagai nasihat dan cukuplah masa itu sebagai pemisah. Hari ini berada di dalam rumah dan esok sudah berada di dalam kubur. Mana kita tahu, tuan-tuan? Inilah kata Sa'id ibn Mansur, ya, yang meriwayatkan daripada Abu Darda.
Nasihat yang baik itu macam mana tuan-tuan? Ataupun kelengahan, nasihat pada yang baik itu mati. Ya, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah mati ni sebagai nasihat. Ya, nasihat ni tak perlu bercakap pun. Orang mati kita boleh tunduk kepala insaf. Orang mati ya kita boleh bertaubat sebab tengok orang meninggal. Ini nasihat yang cukup baik. Kelengahan yang cepat, kita lengah-lengah, sebenarnya mati ni cepat. Ya, ibarat apa? Ibarat apabila kita keluar daripada perut mak kita, ayah azankan kita. Ya, kemudian qamat, seolah-olah dia waktu semayang tu dokek. Ya, kita semayang menunggu 15 minit. Azan tadi dah qamat dah. Macam tu lah seolah-olah kematian. Lengah tapi cepat. Ya, kata Abu Darda. Kemudian dikata lagi, iaitu cukuplah mati sebagai nasihat, kafa bil mauti wa'idha. Ya, cukuplah masa itu sebagai pemisah antara kita. Hari ini berada dalam rumah. Mungkin hari ini tuan-tuan boleh makan bersama keluarga dalam satu meja. Hari ini, besok mungkin dah ada dalam kubur. Tak saudara. Jadi saya kata, Nabi ajar doa bila masuk nak kamar ataupun bilik tidur, doa yang Nabi ajar, bismikallahumma amutu wa ahya. Mati, kemudian bangun besok pagi wa ahya. Mati dulu, tidur tu mati. Mati yang sementara, yang Allah Ta'ala keluarkan ruh daripada badan dia. Itu sebab bila mana Abu Darda ni kata, hari ni lah rumah, sampai bergembira tertawa bersama anak pinak dan isteri. Besok pagi berada di alam barzakh. Ternyata kegelapannya lebih gelap daripada hutan yang kita masuk tak ada lampu. Tuan-tuan, apa yang meneranginya? Cahaya-cahaya amalan kita ataupun surah-surah yang kita baca. Al-Mu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi syafaat ataupun menjadi peneman dalam kubur. Sajadah pun boleh, ataupun surah-surah yang lain, Quran lagilah orang tuan-tuan. Baik. Seterusnya kita tengok pula kata Abi ad-Dunya meriwayatkan bahawa Raja Ibn Haywah. Raja Ibn Haywah ni iaitu raja yang dilantik ketika mana akhir-akhir kurun pemerintahan Sayyidina Uthman Affan. Dia ni daripada Palestin. Dia kata apa tuan-tuan? Tidaklah seorang hamba banyak mengingat mati, melainkan dia meninggalkan kesenangan dan kedengkian. Tuan-tuan, tidaklah seorang manusia dia ingat mati dia, melainkan dia nak meninggalkan dia punya kesenangan. Senangnya dunia ni bagi dia lah. Ada harta yang banyak ni, tinggalkan benda tu. Dia senang ingat mati. Bila dia rasa tak apalah ni, tinggal ni semua ni, tak masuk dalam kubur. Kemudian kedengkian, dengki dengan orang lain, dengki dengan kata orang lain. Dia nak berlumba bersaing. Dia tinggalkan dua benda ni, nescaya orang itu ingat kematian. Itu bila mana lepas daripada kita solat jenazah, ada doa yang Nabi ajar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la takhtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina, jangan jadikan di hati kami ni ghillah. Ghillah ni hasad, dengki kepada mayat ni tadi. Tak ada. Dia pun dah meninggalkan dengki-dengki dia kat kita. Tak ada dah. Kita pun kena tinggalkan dengki kita kepada dia. Maka inilah dua benda, kalau ditinggalkan oleh manusia, dia ingat mati sentiasa. Senang dia dan dongki dia. Tak ada dongki-dongki dah. Dongki dengan benda dunia tak boleh tuan-tuan. Tapi dongki dengan benda akhirat. Orang ni tahajud, dia pun nak kena tahajud juga ni. Dulu para ulama salaf, Muhammad bin Munkadir ni, nama dia Muhammad bin Munkadir. Dia menuntut ilmu 40 tahun istiqamah tuan-tuan. 40 tahun. Duduk dekat senyap menuntut ilmu 40 tahun. Sehingga dia jadi ulama terkenal. Dalam Siyar A'lamin Nubala, dia kata bahawa ada seorang yang mana ketika zaman dia hujan tak turun-turun. Puaslah buat istisqa semua tak mau turun kat Madinah. Kemudian ada seorang pemuda yang tidak dikenali. Dia doa sekali hujan turun. Muhammad bin Munkadir ni tadi cari pemuda tu sampai ke rumah, dia jejak apa amalan pemuda tu. Kemudian dia masuk, dia tanya pemuda tu tadi, kau doa apa? Dia tanya macam tu lah bahasa kita lah. Kau doa apa tadi? Dia orang lama kan, apa benda yang kau baca tadi? Kemudian macam mana pemuda tu, macam mana kau boleh tahu aku ada kat sini? Kemudian pemuda tu pun lari keluar. Sebab apa? Amalan dia ni tadi, dia tak nak tunjuk kat siapa-siapa pun. Amalan ni takut orang tahu, dia lari daripada topik tu. Selepas daripada itu tuan-tuan, dia ni tadi Muhammad bin Munkadir ini, dia sebagai seorang yang bertanggungjawab, dia memesan kepada kita. Dia memesan kepada seluruh penduduk Madinah bahawa apabila dia
tahajud malam, dia baca dengan kuat. Baca kuat biar jiran dongak. Ya. Kemudian jiran pun terbangun. Zaman dulu punya kerja. Dia tak ada dongki-dongki. Orang sebelah tahajud, dia sebelah bagi tahajud sekali. Tak ada dongki-dongki, tuan-tuan. Itu boleh dongki. Itu boleh dongki. Maksud saya, biar dia dongki. Orang sebelah tidur, bangun. Maksud saya macam itulah. Sebalik saya cakap. Dia dongki. Biar orang tidur tu dia bangun. Semayang sekali dengan dia. Itu orang dulu. Buat sekarang nak tengok, tuan-tuan? Boleh tak? Buat sekarang. Saya nak tengok. Malam ni, rumah yang rapat tu, buka tingkap besar-besar. Tahajud, baca kuat-kuat. Agak-agak aku sampai mangkuk dalam tingkap tu, babak ni ustaz yang suruh. Ustaz tanggung kepala saya bongkak ni. Jangan. Itu zaman dulu punya cara. Dia tak nak masuk syurga seorang-seorang. Orang dulu zaman salaf dia bukan masuk syurga seorang-seorang. Dia kalau ada amalan ahli syurga, dia ajak sekali kawan-kawan dia masuk. Ahli masjid sedekah, jom kita sedekah sama RM1. Besok kau bawa RM1, kau bawa RM1, sama kita sedekah. Ya, inilah sahabat yang kita katakan tiada dengki ataupun dengki dengan perkara akhirat. Ya, dia bila tengok orang tu simpan duit banyak, dia suka sedekah, dia nak kawan dia sedekah juga, biar ada dengki tak apa. Tapi bila mana benda dunia tak payah, tuan-tuan. Ya, benda dunia tak perlu kita dengki sebab dunia hanyalah sementara. Ini kata Muhammad bin Munkadir. Kemudian tuan-tuan, Ibn Abi Shaybah dalam Al-Musannaf dan Ahmad dalam Az-Zuhud menuturkan bahawa Abu Ad-Darda pernah berkata, barang siapa yang paling banyak mengingat mati, pasti akan sedikit kedengkiannya dan sedikit pula kegembiraannya. Ya, kalau orang banyak ingat mati, kata Abu Darda, orang ni tak ada dongki. Ya, orang ni tadi dia ni tadi tak ada dengki dan sedikit pula gembira. Maksudnya dia tak dongki sesama manusia dalam perkara dunia. Rumah besar biarlah, tak apalah rezeki dia. Tak ada dongki-dongki, tuan-tuan, ya. Tak ada mendoakan keburukan untuk orang tu tadi. Kemudian dia ni tadi akan apa, tuan-tuan? Sikit gembira. Tak ada golak baik-baik tau. Ya, tak ada golak terbahak-bahak sampai tak ingat dunia berguling-guling tengok Maharaja Lawak, tuan-tuan. Tak ada tau. Ya, ini orang yang mana dia tahu bahawa kalau dia golak malam ni, kemungkinan kejap lagi dia boleh mati. Dia kena ingat diri dia. Ya, kalau dia enjoy malam ni, ini mungkin enjoy yang terakhiran ni. Lepas ni tak ada enjoy dah. Maka enjoy lah. Itu pendapat yang salah. Ya, apabila dia tersesat sedikit, kembali cepat kepada Allah Taala, istighfarlah kepada Allah Taala. Maka Sayyidina Uthman kalau dengar mati, sebut pasal mati 3 hari tak tidur. Sebut baru pasal mati. Belum ada orang mati depan dia. Sebut pasal kematian, Nabi sebut, dia dah tak tidur 3 hari sebab bimbang. Ya. Sahabat sebut neraka, dia menangis. Kita sebut neraka tak ada nangis dah, boleh main-main lagi. Ya, neraka apa besoknya ya, itu kita. Ya, tapi sebenarnya hakikatnya neraka tu kita tak tahu macam mana dahsyat dia, tuan-tuan. Dia sedikit gembira. Fal yabku qalilan wa yabku katsiran, Al-Quran. Fal yabku qalilan, dia menangis, dia fal yabku, dia sedikit ketawa. Ya, wa yabku katsiran, dia banyak menangis. Nabi kata, kalau kau tahu apa yang aku tahu, nescaya kau akan tahu bahawa betapa banyaknya aku menangis daripada ketawa, kata Nabi SAW. Maknanya urusan akhirat itu lebih besar daripada urusan dunia kita yang sementara ni, tuan-tuan. Dia bukan tak boleh ambil dunia, boleh, tuan-tuan. Nak kaya boleh, tapi jangan lupa sedekah. Nak kuat boleh, tapi jangan lupa kita infakkan tenaga kita untuk masjid. Nak sihat boleh, tuan-tuan, jangan lupa ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu kita punya kunci, tuan-tuan. Ibn Abi Shaybah dia kata bahawa Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal ni perawi hadis dan dia adalah imam mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal ni terkenal dengan perawi hadis. Kemudian Ibn Abi Ad-Dunya dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman meriwayatkan hadis daripada Rabi' Ibn Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cukuplah kematian. Cukup, semua guna cukup ni. Cukuplah kematian itu mendorong orang bersikap zuhud di dunia dan merindukan akhirat. Zuhud di dunia ini bermakna bukanlah pakai baju gambar-gambar di masjid dah, tu bukan zuhud. Itu melambangkan keburukan kita macam tak mampu pula, tu bukan zuhud. Zuhud ni benda pakaian terbaik kita ada, tu yang kita bawa masjid, tu zuhud, tuan-tuan. Itu zuhud yang sebenar. Zuhud ni bukan kerja badan kita. Zuhud ni kerja hati. Kita nak pakai apa pakaian pun, tuan-tuan, hati kita kata zuhud. Itu kerja hati. Jangan masuk amalan badan kita, itu zuhud tu. Kita tengok orang tu pakai cupang nyamping, tu zuhud tu. Zuhud ni tak boleh nampak daripada luaran. Dia
Kojo hati ni tuan-tuan ya. Kemudian dia akan zuhud dekat dunia. Sebab apa? Zuhud ni lah makna lainnya. Kita tengok contoh Abdul Rahman Ibn Auf. Harta banyak, ya, tapi akhir sekali tak ada apa yang tinggal. Semua habis kat jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zuhud yang sebenar. Melebihkan akhirat berbanding dunia. Ni zuhud yang sebenar maksudnya. Dan merindukan akhirat. Dia rindu sentiasa nak pergi akhirat. Copet, ya. Bila nak pergi akhirat ni, dia mengharap dia dapat pergi ke akhirat dengan cepat. Tariq Al-Muharibi menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, bersiaplah menghadapi kematian sebelum kematian itu datang. Ya, jangan cari tanda mati. Kita ni orang banyak cari tanda mati. Hidung ada jatuh lah, telinga ada jatuh, kaki tak tegak. Jangan cari tanda mati. Ya, muka dah sembab teh. Jangan cari tu. Yang Nabi suruh sedia. Macam kita, tanda kiamat tak payah cari. Nabi dah sebut siap-siap lah. Nak cari apa lagi? Matahari terbitlah barat. Nabi dah sebut. Dajjal keluar, Imam Mahdi keluar. Nabi dah sebut, tak payah cari lah. Dajjal tu siapa, tak payah cari. Yang Nabi suruh standby amal untuk akhirat besok, tu yang Nabi suruh. Maka tuan-tuan, jangan sibuk kita cari tanda, tapi sibuklah bersedia untuk hari-hari yang menjelang nanti, tuan-tuan. Hadis riwayat At-Tabarani. Maka tuan-tuan, dalam surah yang sangat pendek Allah Ta'ala tegur. Saya ingat satu surah yang kita baca selalu, Al-Hakumut Takatsur. Surah At-Takatsur ni menceritakan bahawa Allah Ta'ala tempelak orang yang mana mereka ini sentiasa berlumba-lumba nak dapatkan harta. Berlumba-lumba nakkan anak-anak yang ramai, yang bijak, yang hebat. Berlumba-lumba nakkan pangkat. Allah Ta'ala tempelak. Al-Haku, kata Allah. Takatsur, mereka yang berlumba-lumba tadi. Kemudian lepas daripada tu kau tunggu hatta zutumul maqabir, sampai mana kau masuk, manusia masuk ke dalam kubur besok, sampai kau masuk kubur, kata Allah Ta'ala, hatta zutumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, ataupun dalam terjemahan lainnya, jangan berbuat demikian. Kalla itu sawfa, akan, ta'lamun, kau akan tahu apa akibat daripada perbuatan itu tadi. Summa kalla sawfa ta'lamun. Selepas daripada itu, kali yang pertama, ta'lamun yang pertama, Allah Ta'ala beritahu ketika sakaratul maut besok, semua amalan kita ada dibuka hijab oleh Allah Ta'ala. Nampak kalau kita main judi, itulah depan mata kita. Syaitan pun datang membisikkan macam-macam. Keluar bentuk mak ayah kita. Kata mak ayah ikut agama Kristian, ikutlah aku, kata syaitan itu menyerupai mak ayah dia. Kemudian kalau iman dia tak kuat, dia akan terikut. Dia bukakan hijab di hadapan dia. Kemudian tuan-tuan, kali pertama Allah Ta'ala tegur ketika sakaratul maut. Kali kedua, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalau kau tahu apa akibat daripada perbuatan ni tadi, nescaya kita takkan buat benda-benda macam ni. Koja harta dunia ni, tuan-tuan. Boleh koja harta dunia, tetapi pastikan infak. Itu yang penting sebenarnya. Kemudian Allah Ta'ala kata, summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kau tahu dengan pengetahuan yang yakin bahawa apa akibat daripada perbuatan tadi, kita tak akan buat benda macam tu, kata Allah Ta'ala. La tarawunnal jahim. Dia ada banyak jenis neraka, tuan-tuan. Jahim, satu jenis neraka yang apinya meluap-luap. Itu jahim, disebut jahim. Kau akan lihat neraka bila dalam kubur. Masuk kubur, orang baik sebelah kanan dapat nampak syurga. Orang yang buruk ataupun mujrimin, dia nampak neraka sebelah kiri. Dan nampak jahim ni, tuan-tuan, summa la tarahunna ainal yakin. Dia melihat dengan penglihatan yang yakin, itu namanya ainul yakin. Dan nampak dengan yakin bahawa neraka depan mata. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Habis kita, tuan-tuan. Semua akan ditanya habis. Tus'alunna yawma idzin, pada hari itu, 'anil na'im, atas nikmat-nikmat yang ku bagi dekat kau dulu. Harta banyak berjuta-juta, jiran sebelah kebulu, minum pagi pun tak lepas. Harta berjuta-juta, tuan-tuan, jiran tak makan. Jangan kan? Kita kena fikir balik. Kita kena nasihat diri kita. Tak perlulah kata orang lain. Ada adik-beradik kita pun tak makan, tuan-tuan. Abang kaya-kaya, adik tak makan. Itu salah satu tanda bahawa kita akan termasuk dalam golongan ni tadi. Bahaya, tuan-tuan. Pastikan jangan kita rasa kita selesa dalam keadaan kita, tuan-tuan. Baik, itulah hadis riwayat Tabarani.
Kemudian tuan-tuan, kita baca lagi sikit, ada lagi 11 minit, tak apa kita bacakan habis yang mana yang mampu tuan-tuan ya. Ibn Abi Syaibah menceritakan bahawa Aun itu pertolongan lah maksudnya, Ibn Abdillah. Aun Ibn Abdillah. Kalau ada apostrofi atas tu ain lah. Aun Ibn Abdillah pernah mengatakan, tidaklah seorang menempatkan kematian pada tempat yang sebenarnya, kecuali pastilah seorang hamba yang menghitung hari esok bukan sebagai tujuannya. Berapa banyak hari yang akan datang yang tidak disempurnakan, dan hari esok saya salah baca tuan-tuan. Berapa banyak hari akan datang yang tidak disempurnakan, dan hari esok yang diharapkan tidak dapat dicapai. Sesungguhnya jika engkau mengetahui ajal kematian dan perjalanannya, nescaya engkau akan membenci angan-angan dan tipu dayanya. Kita dah siap rancang dah bulan ni nak pergi mana kan? Mana nak honeymoon, ya? Duit banyak, umrah tak nak beri dah. Kan? Luar negara, pergi Australia, pergi Amerika Syarikat, duit banyak, kan? Tak nak pergi umrah. Sedangkan ya haji, dia dalam fiqh ni haji wajib kalau mampu, tapi umrah wajib tuan. Ziarah umrah tu wajib ya. Ziarah ke Baitullah itu wajib. Mana pergilah umrah kalau tak mampu pergi haji, rasa tak cukup lah. Ataupun kita punya turn 2075. Bila kalau kan? Itu semua yang jawab besok, bukan kita jawab. Allah Ta'ala, kita dah siap dah duit. Dah siap duit dah. Tapi tabung haji tak bagi lagi. Malahnya belum sampai seruan ni lah. Itu bukan urusan kita. Kalau air sejuk kan. boleh. Mana-mana air lah. Kan? Alhamdulillah. Tak apa. Minta maaf lah tuan-tuan. Saya cakap memang kuat. Bagi mic lagi kuat saya cakap. Kalau tak pakai mic pun belum nak. Minta maaf lah tuan-tuan. Kalau tukar mic tiap minggu pula, risau saya kan. Jadi ni tuan-tuan, inilah. Bila mana kita rancang macam-macam, tapi sebenarnya kadang-kadang tak tercapai. Macam-macam lah rancang untuk hari tua. Ni duitnya nak pindah. Tapi Allah Ta'ala tak izinkan. Berapa ramai tuan-tuan yakin yang tuan-tuan boleh dapat makan duit pencen? Cuba beritahu saya. Tak ada yang angkat tangan tu. Tak boleh yakin. Tak boleh kita nak tentukan bahawa mau 60 besok pencen. Dia ada pencen. Silap-silap tak sampai makan pencen. Sebab kita dah rancang macam-macam, Allah Ta'ala yang tentukan. Innallah indahu ilmus sa'ah. Kemudian Allah Ta'ala tahu bila kiamat. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam perut seorang rahim wanita itu, jantina lelaki ke perempuan. Manusia tak tahu sebelum ada scan. 4 bulan baru boleh scan. Kalau dia nyuruk tak nampak lah dia punya jantina tu apa. Covid pohon kan tak nampak. Ciptaan manusia tak sempurna. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah Ta'ala wa yunazzilul ghais, turunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Manusia ni apa tuan-tuan? Bi ayyin ardin tamut. Dia tak tahu bila madza taksibu ghada. Besok pagi dia tak tahu dia ni hidup ke tak. Apa yang jadi esok dia tak tahu. Manusia ni tak tahu. Kemudian bi ayyi ardin tamut, dia tak tahu dia mati kat bumi mana. Berapa ramai ada orang mati kat Madinah. Ramai. Kita tak tahu kita mati kat mana. Berapa ramai orang mati dia duduk kat Tanah Combong, dia meninggal kat Kuala Lumpur. Yang kita tak tahu kita mati kat mana. Jadi apa yang kita rancang tu tuan-tuan, ini kata Ibn Syaibah adalah kerana pastilah seorang hamba tu menghitung esok dia nak pergi baik-baik ni, dapat duit, besok rumput potong ni, cari duit lebih. Besok dah rancang. Tapi sebenarnya kita tak tahu apa perancangan Allah Ta'ala untuk kita. Kalau kita mati besok, habis. Tak ada rancangan kita tu habis. Tipu daya sahaja. Maka apa yang kita kena harap, kalau bangun besok pagi kerja tu tambah kebaikan untuk dia. Itu yang harap. Tak boleh harap lebih tuan-tuan. Besok nak pindah senyap. Sudah mati sampai dulu. Nak nikah 2 hari lagi, bakal pengantin meninggal dunia. Baru banyak berita keluar tuan-tuan. Itu sebab perancangan Allah tu lebih baik mengatasi perancangan kita tuan-tuan. Dan ini adalah nescaya engkau akan membenci angan-angan. Lantaklah angan-angan tu. Tak boleh angan-angan lebih-lebih lah. Boleh angan tapi jangan lebih-lebih lah. Sampaikan kita tak yakin bahawa kita akan mati satu hari nanti tuan-tuan. Abu Hazim berkata, perhatikanlah apa yang kau inginkan ada bersamamu di akhirat kelak. Lalu ambillah ia hari ini. Kalau kita nak bondo yang kita nak ikut pergi akhirat tu ada bersama kita, carilah hari ini. Jangan tangguh lagi. Jangan tangguh-tangguh taubat. Jangan tangguh-tangguh baik-baik. Tuan-tuan.
Bila tangguh-tangguh, tak sompek. Takut tak sompek. Maka bila mana perhatikanlah juga apa yang tidak engkau inginkan ada bersamamu, lalu tinggalkanlah dia sekarang. Apa yang kita tak inginkan akhirat besok, iaitu detik hitam ke akhirat besok kita tak inginkan, tinggalkanlah doreh tuan-tuan ya. Daripada langkah pergi tompek pop ye poilah kau sujud, tukar. Ini kita inginkan, ini kenderaan ni tuan-tuan. Masjid ni kenderaan kita ke syurga, ke akhirat ni kenderaan kita besok. Ni akan jadi saksi. Sab'atun yuzillahumullah. Kata Allah Ta'ala, 7 golongan yuzilluhumullah, mendapat naungan Allah Ta'ala. Kalau kita dapat naungan gajo manusia tuan-tuan. Tapi ini naungan gajo kepada gajo Allah Ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu ni tuan-tuan, tak ada naungan yang lebih tinggi daripada naungan Allah Ta'ala. Antaranya seorang lelaki yang mana hatinya sentiasa terikat nak pergi masjid. Dia sedih kalau dia tak dapat berjemaah. Subuh besok dia terlopeh tuan-tuan, bangun lambat, menitik air mata tuan-tuan. Inilah mendapat naungan Allah Ta'ala ke akhirat esok. Adapun anak muda, asyabun nash'atun fi ibadah, pemuda yang sentiasa beribadah kepada Allah. Kemudian al-imamun adil, pemimpin yang adil pun sama dapat naungan Allah Ta'ala ke akhirat. Adapun yang lagi bertemu berpisah kerana Allah, seorang Islam ataupun seorang Muslim yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah Ta'ala. Ini yang kita mahukan ke akhirat besok. Sahabat-sahabat yang tarik kita masuk syurga ni tuan-tuan ya. Adapun anak mereka yang baik, yang hafal Quran semua ni boleh bawa mak ayah ke syurga, silakan. Itu guna kita sahabat dengan jemaah-jemaah masjid ni tuan-tuan ya. Sebab apa? Sebab itu yang kita inginkan. Yang tak ingin, tinggalkan. Kawan yang tak membina, tinggalkan. Kawan yang ajak melepak sampai kumpet 5 pagi, tapi tak apa, kita pergi singgah masjid. Lepak sampai 3 pagi, pergi masjid tidur sampai kumpet, tahajud tak apa. Tapi sampai 5 pagi, balik rumah, tutup pintu, sambung tidur, subuh terajak tuan-tuan. Silap-silap tak subuh, itu tinggalkan. Itu tak boleh tuan-tuan, kita sama dengan mereka. Silap-silap kita pun terjebak ataupun kita kena nasihatkan mereka tuan-tuan. Maka itulah perjalanan kita. Tinggalkan sekarang kata Abu Hazim tadi. Abu Hazim juga mengatakan, tinggalkan setiap perbuatan yang menyebabkan kau membenci kematian. Apa tuan-tuan yang sebab kita ni benci mati? Kadang-kadang kita benci mati sebab kita ada benda yang kita target tak tercapai lagi. Janganlah mati dulu. Jangan mati macam mana nak buat kan? Tak boleh buat mati ni tau. Tak boleh minta. Tuhan Allah Ta'ala ada nak mati tarikh ni sekian. Boleh sebut tu doa lah. Hari Jumaat, mintalah mati Jumaat Ada banyak kelebihan hari Jumaat. Walaupun tak ada hadis yang mengatakan hari Jumaat itu tentang kematian itu yang secara sahihnya. Tapi tuan-tuan kalau meninggal Jumaat, tuan-tuan kena ingat satu benda yang mana ada ketika doa yang kita baca mustajab. Maka kalau kita meninggal Jumaat, jemaah yang sembahyangkan kita, silap-silap ada yang makbul doa ni. Itu kelebihan mati Jumaat tuan-tuan. Jadi kita boleh pilih ataupun kita boleh doa sahaja. Pilih mati tak boleh. Siaplah bagi tarikh ke Allah Ta'ala. Seolah-olah kita menidakkan takdir daripada Allah Ta'ala. Maka tinggalkanlah tuan-tuan dia benda yang menyebabkan kita ni bonci nak mati. Besoklah kita kecil-kecil hidup tuan-tuan, tadika. Tak ada fikir masalah apa. Main, kita tahu main guli, main batu, kita tak fikir masalah. Bila dah meningkat ke alam dewasa, kemudian dah berkahwin, ada banyak masalah. Nak cari duit, nak cari nafkah, macam-macam masalah, sampai kan terlupa tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala. Itu manusia benda biasa tuan-tuan. Itu sebab dalam doa akhir tahun kita baca, mana yang tak sempat kami bertaubat, wahai Allah Ta'ala, hari ini kami memohon untuk meminta keampunan daripada kau ya Allah. Senang tuan-tuan istighfar. Nabi ajar kita istighfar itu boleh menghapuskan dosa, titik hitam yang ada ke hati kita. Maka tuan-tuan tinggalkanlah perbuatan yang mana menyebabkan kita benci untuk mati tuan-tuan. Biasanya berkaitan dengan harta lah. Dia sayang sangat harta dia. Ataupun orang rumah cantik pun nak. Cik cantik pun nak cik. Susah tu nak meninggal kan. Contoh lah. Sebenarnya tak ada pun. Rupa ni tuan-tuan, dia akan lenyap. Dia akan sedikit-sedikit berubah. Habis. Kondo. Habis semua habis. Tak boleh buat apa. Tapi tuan-tuan yang tak berubah tuan-tuan, amal yang baik, dia tak boleh berubah, tukar jadi jahat dah. Amal yang baik kita dah buat, Allah Ta'ala tak hapuskan. Tapi dosa Allah tak hapuskan. Amal baik kita buat jahat, Allah Ta'ala tak tarik pun amal yang baik tu. Itu namanya sifat pengasihnya Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan jangan lupalah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Macam ayat saya baca tadi, Nabi Adam 40 tahun bertaubat.
Doa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Banyak kali doa, 40 tahun baru taubat diterima. Umat Nabi, ayat yang saya baca masa jadi imam tadi, tubuh sekali taubat saja habis dah dosa. Tu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan jangan tangguh taubat. Copek buat. Sebelum tidur 2 rakaat sembahyang taubat, selesai apa kita. Jadi sekali taubat habis dosa diampunkan oleh Allah Taala. Buat lagi, taubat lagi, ampun lagi. Buat lagi, taubat lagi, ampun lagi, sampai bila? Sampai kiamat ataupun sampai kita meninggal dunia besok. Nescaya perbuatan itu tidak akan membahayakan engkau ketika saat kematian tiba. Perbuatan yang kita jauhkan diri kita daripada benci mati akan menyebabkan kemudahan nak mati besok. Nak mati ni ada macam-macam jenis tuan-tuan. Ada orang meninggal senang. Ketika tidur bangun-bangun tak ada nyawa, senang tuan-tuan. Ada orang dia terlantar sakit lama. Koma. Ketika itulah dia baru terdengar suara azan. Yang sayup-sayup masuk daripada tingkap hospital tu masuk dalam telinga dia. Barulah dia sedar dia nak pergi sembahyang jemaah sama-sama tuan-tuan. Itu peringatan yang Allah Taala bagi. Mustahil ataupun kita katakan dalam pemandangan doktor dia ni boleh sedar kembali, mustahil kata doktor. Ketika itulah baru kita rasa menyesal tuan-tuan. Ketika sihat ni lah ada peluang marilah masjid tuan-tuan. Bukan kuliah je tu. Hari-hari marilah. Kalau nak datang ramai macam ni hari, pagi saya hari kuliah. Bolehlah kita ramai-ramai macam ni, tak adalah tuan-tuan. Dia sebenarnya niat. Dia bukan bergantung pada kuliah kau makan, bukan. Niat kita ni semata-mata kerana Allah Taala. Itu amalan yang diterima. Kalau niat bukan Allah Taala tak terima langsung. Itu sayang tuan-tuan kita. Baik tuan-tuan, habis dah. Jadi itulah yang saya dapat kongsikan untuk hari ini, iaitu dia punya point dia nasihat yang paling simple. Tidak ada bercakap, tidak ada tulisan, tidak ada gambar, iaitu kematian. Kafa bil mauti wa'idha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah mati itu sebagai nasihat untuk kita menundukkan kita punya ketakabburan, kesombongan kita kepada Allah Taala. Sedangkan kabbara, sifat yang takabbur ataupun sifat besar ini layak kepada Allah. Kenapa kita nak ambil sifat Allah Taala? Takabburnya manusia ni tuan-tuan, tak perlu. Kita tak boleh ambil sifat takabbur yang Allah Taala besar. Takabbur ni kita jangan faham takabbur ni sombong. Sombong itu terjemahan tak benar. Takabbur ni membesarkan diri. Yang hanya boleh membesarkan hanyalah Allah Taala pada diri dia. Akbar kabira, pakai isim tafdil lah. Allahu akbaru. Dia tak baca Allahu akbara. Allahu akbaru di isim tafdil, yang mana menunjukkan besar itu lebih besar daripada segala-galanya. Ni tuan-tuan, Allah boleh mentakdiskan diri sendiri. Ayat subhanallazi asra, Allah sucikan diri dia. Kita tak boleh ambil. Mana ada manusia boleh sucikan diri dia sendiri? Allah Ta'ala saja yang boleh suci, yang boleh membesarkan zatnya sendiri. Kita tak boleh tuan-tuan. Kita manusia bergantunglah kepada Allah Ta'ala. Bergantung kita hanyalah semata-mata kerana Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita berazam akan sesuatu, maka bertawakallah kita kepada Allah Taala. Jangan kita yakin kekayaan kita adalah usaha kita. Jangan kita yakin kita punya harta yang banyak ini kepandaian kita belajar. Tidak tuan-tuan, Itu yang jadi pada Qarun, yang mana dia mengaku aku ada ilmu. Disebabkan ilmu aku ni lah aku kaya. Allah Taala balikkan dia, jadilah harta-harta ni tadi masuk dalam tasik. Kalau tuan-tuan pergi ziarah Mesir tuan-tuan, tasik itu baunya sangat hanyir. Itulah tasik yang tenggelamkan Qarun di dalamnya. Tak ada siapa nak menyelam dalam tu. Sebab orang yang masuk dalam tu tak timbul dah. Dia duduk dengan harta-harta sekali. Sebab seronok tengok harta tuan-tuan. Tak adalah tuan-tuan, tu cerita bohong tu. Tu bukan betul tu dah. Jangan percaya tu. Itu bohong tu. Maksudnya tak ada orang nak berani yang tempat yang Allah murka, kita pergi, kita nak pergi nyelam, tak ada orang nak buat. Sebab kita tahu kemurkaan Allah itu melekat pada Qarun tu tadi. Tak ada siapa nak pakai nama Qarun. Itu sebab kalau kita cari harta Qarun dekat Malaysia, tak logik. Qarun tu sanun dekat Mesir tuan-tuan. Itu Qarun. 3 nama besar. Tak ada siapa nak pakai nama dia. Fir'aun, Qarun, Haman. Tak ada siapa nak pakai. Meninggalkan nama juga. Harimau mati tinggal belang, gajah mati tinggal gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kita tinggal? Abu Lahab tinggal nama. Tak ada siapa nak pakai nama Abu Lahab. Abu Jahal pun sama. Tak ada siapa nak pakai nama Abu Jahal. Ada tak orang combong nama Abu Jahal? Tak ada tuan-tuan. Tak ada orang combong nama Abu Jahal. Jahal ada tak? Jalil ada.
Jahal tak ada. Tuan-tuan, nama yang kita tinggalkan tu orang sebut. Bukan kita nak orang sebut, tapi dengan sendirinya orang sebut, oh ini arwah ni baik orang namanya pun harum, tuan-tuan. Ini selalu pergi sajid. Macam tu. Sampaikan Allah Ta'ala muliakan macam tu. Sedangkan dia bersesok, ketika dia hidup orang tak nak sebut nama dia. Bila dia meninggal, kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala bengkarkan. Allah Ta'ala bagi tahu kita. Inilah manusia yang Allah Ta'ala redha, tuan-tuan. Ya, maka saya minta maaf lah terkasar bahasa kau, terkuat cakap kau kan, menjorit kau. Menjorit tak boleh, tak ada syaitan menjorit. Sorok kuat lah, tak ada menjorit ni tuan-tuan ya. Saya minta maaf, yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Kurang daripada diri saya sendiri lah tuan-tuan ya. Manusia tidaklah sempurna mana tuan-tuan. Itulah sifat manusia yang mana maha sempurnanya daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha sempurna. Maka dengan kesempatan ini saya mengucapkan tuan-tuan ya, selamat menyambut tahun baru lah. Bukan menyambut, selamat masuk ke tahun baru. Sambut tak ada. Dalam Islam tak ada sambut tahun baru ya. Masuk ke tahun baru dengan langkahan pertamanya, langkahan iman dan taqwa. Itu yang paling penting tuan-tuan ya. Baik, insya-Allah tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan ya dikurniakan keberkatan dari Allah Taala, dan mudah-mudahan tuan-tuan doakan saya pula ya, sama-sama kita doakan sama muslim insya-Allah. Jika ada rezeki kita jumpa pada bulan yang akan datang. Kalau tak ada rezeki insya-Allah tuan-tuan kita jumpa kat akhirat lah. Macam apa lah tu jumpa akhirat lah kan. Macam polik tengok kan, jumpa akhirat tak ada lah tuan-tuan. Dia betul tuan-tuan ya. Kalau sahabat-sahabat kita tak ada dalam syurga, kita boleh berdialog dengan Allah Ta'ala. Mana sahabat yang dulu duduk tepi dan dengan kuliah ni tak ada ya. Tengoklah dengan aku, Allah Ta'ala kata, ni hadis ni sahih tuan-tuan. Imam Syafi'i yang kata, pergi tarik masuk syurga sama-sama balik. Ni gunanya sahabat-sahabat macam ni kan. Sahabat-sahabat yang ada kat tiang-tiang duduk ni tuan-tuan, inilah yang akan menarik kita dalam syurga. Mana kita tahu tuan-tuan. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Tak kisahlah duduk kat mana pun, tiang kau, dinding kau sama ya tuan-tuan ya. Itu orang dulu punya style kan. Tak boleh nak tunggu apa orang sama je, boleh duduk mana-mana tuan-tuan, tak kisah, asalkan niat iktikaf jangan lupa lah ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin.